satu dunia seolah-olah majoritinya mengatakan bahawa Israel adalah penjajah. Dia ada dua pilihan saja. Dia sama dia menang ataupun dia syahid. Dia adalah negara propaganda yang mencipta media untuk dia. Tapi akhirnya sekarang dia lari daripada media. 1987 permulaan Hamas ni adalah permulaan seolah-olah macam memberhentikan propaganda Israel dan meletakkan satu dinding baru. Bila kita tengok dia bersungguh membesarkan cerita Yahya Sinwar mati dibunuh ni, sebenarnya itu propaganda dia dah tak ada apa dah untuk menjaga air muka dia. Baik. Jadi dia terpaksa menunjukkan bahawa dia berjaya bunuh Yahya Sinwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan kita bersama lagi di Fikir-Fikirkan. Hari ini tema ataupun topik perbincangan kita tentang Palestin dan ada berita-berita yang mengejutkan yang terkini berkenaan tentang syahidnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang kita nak bincangkan juga sebentar lagi. Jadi oleh itu kita bawa tetamu kita pada kali ini Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzi Asmuni. Selamat datang Ustaz. Ya, selamat datang. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami di Ismani Live pada kali ini. Yang mana Ustaz Fauzi adalah pengerusi gerakan Solidariti Pembebasan Palestin JSPP. Yeah. Gaza yang terkini 42,000 orang terkorban, yang mana dah setahun lebih konflik ini berterusannya terkinilah siri-siri perang di Palestin ataupun di Gaza ni dah berpuluh-puluh tahun lamanya. Kalau boleh saya mudahkan perkiraannya itu untuk kita sama-sama faham. Setiap jam di Gaza ni bermakna 15 orang terbunuh. Daripada 15 orang tu 6 adalah kanak-kanak. Dan setiap jam juga di Gaza bermakna setiap jam ada 42 bom yang diturunkan oleh rejim Zionis. Dan itulah dahsyatnya konflik di Gaza yang berlarutan lebih setahun sehingga kini yang tak habis lagi. Jadi Ustaz, kalau saya boleh mulakan perbincangan kita pada hari ini, 7 Oktober dulu pada Sabtu pagi, Palestin ataupun Hamas memulakan serangan di Gaza. 5,000 dikatakan 5,000 lebih kurang lah, fakta sebenar pun kita pun tak tahu secara tepatnya, lebih dari 5,000 roket dihantar ke kawasan yang dijajah oleh Israel. Maknanya kali ni kalau kita ingat imbas kembali mungkin ada ramai yang dah lupa dah setahun lebih dah. Kita ingatkan kembali, kali ni perang yang kali ini Hamas ofensif atau Hamas mulakan. Kenapa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Zafri dan juga kepada penganjur podcast kita hari ini iaitu Ismani Live. Yang pertamanya kita tengok serangan pada 7 Oktober tu sebenarnya adalah merupakan suatu yang agak luar biasa. Kerana ia bukan defensif, tapi sebaliknya adalah serangan yang dimulakan oleh Hamas dan berlaku dengan menggunakan satu tenaga ataupun satu jumlah peluru yang begitu banyak. Dan dalam masa yang amat singkat, hanya beberapa minit kan. Dan berjaya menembusi lebih daripada 40 km ke dalam kawasan Israel yang sebenarnya adalah merupakan Palestin yang terjajah. Dan kita sentiasa melihat Israel sentiasa war-warkan bahawa lebih 1,000 lebih mati terbunuh, campur dengan beberapa yang beratus yang ditahan, dijadikan sebagai tahanan perang. Dan sampai sekarang mereka tak berani kembali ke kawasan tersebut. Jadi persoalannya, kenapa Hamas melakukan begitu bersama dengan kumpulan mujahidin yang lain lah. Jadi di sini kita tengok satu tindakan yang diambil itu, mereka ada sebab-sebab mereka yang tersendiri. Di antaranya adalah, yang paling utama adalah supaya penghapusan Palestin tidak berlaku. Kerana sebelum daripada itu, dalam mungkin 10 ataupun beberapa belas yang terakhir tu, kita tengok serangan demi serangan berlaku, sebenarnya sentiasa berlaku daripada hari ke hari. Dan kemudian ada rancangan yang disebut sebagai Deal of the Century, yang mana intisari rancangan tersebut adalah untuk mengosongkan Gaza, memindahkan seluruh penduduk Gaza ke Sinai. Of the century ni kalau saya boleh tanya kat situ, siapa yang buat dan di antara siapa dengan siapa? Dia adalah merupakan rancangan di antara Israel dengan US sebenarnya, dan kemudian dipersetujui oleh beberapa negara-negara yang melakukan normalisasi, negara-negara sekutu, dan sebenarnya modal dah mengalir.
Kan, modal daripada negara-negara teluk beberapa dah mengalir, kemudian modal daripada Jepun juga dah mengalir, modal daripada EU pun dah mengalir, dan sudah ada persepakatan dengan Mesir untuk mengosongkan Sinai dan membangunkan Sinai dengan duit-duit sumbangan daripada negara luar tersebut. Jadi, dan Deal of the Century juga salah satu daripada intisarinya juga adalah mengosongkan 61% daripada teping barat. Jadi di sini kita tengok tujuan dalam masa tempoh, katakanlah kita kata dalam 10 ataupun belasan tahun tu sebenarnya adalah untuk mengosongkan Palestin. Dan kalau itu berlaku, dan kita pun tengok bagaimana Netanyahu secara berani kan dalam beberapa bulan sebelum daripada itu dia ke PBB dan mengisytiharkan peta baru. Dalam peta baru tu tak ada perkataan Palestin, jadi semua tu jadi Israel. Jadi, dan banyak lagi lah perkara lain yang kita tengok berlaku. Jadi semuanya itu sebenarnya adalah merupakan sambungan daripada konspirasi yang panjang untuk menghapuskan Palestin secara total. Jadi Hamas dia memilih untuk melakukan satu kejutan supaya isu itu tidak mati. Jadi Palestin terus dikenang, dan dari segi objektifnya, kalau itulah yang dikatakan sebagai objektif serangan 7 Oktober, saya rasa objektif itu amat berjaya kerana dia berjaya menggerakkan satu dunia untuk mengisbatkan bahawa Palestin ini wujud, dan satu dunia seolah-olah majoritinya mengatakan bahawa Israel adalah penjajah. Baik Ustaz, jadi tapi bukan tapi kita nak katakan objektif dia adalah untuk sentiasa menghangatkan isu Palestin tu kan, yang mana Gaza ni bukan tak pernah diserang. Tiap-tiap boleh kata tiap-tiap tahun ada serangan dan kemudian berhenti, serangan dan berhenti. Negeri kawasan Gaza ni cuba dibangunkan kemudian runtuh, runtuh. Cuma kali ini jika itulah objektifnya, jadi adakah berbaloi rasanya dengan apa tindakan Hamas tersebut yang telah menyebabkan konflik ni boleh katakan antara konflik yang paling besar dalam sejarah Palestin yang masih belum habis lagi, kita tak tahu sampai bila nak habis lagi ni. Jadi apa pandangan saya? Pada saya rasa berbaloi, walaupun mati lebih 40,000 dan negara itu hampir hancur. Sebab apa? Sebab kalau sekiranya kita faham tabiat Yahudi dan juga kita faham berkenaan tentang penjajahan Israel terhadap Palestin, kita akan faham sebenarnya akhirnya dia akan hilang. Dia bukan sahaja contoh kita boleh tengok di Palestin, bahkan di negara-negara lain pun. Di negara-negara lain, sebagai satu contoh kan, kalau sekiranya kita kata Vietnam. Vietnam dulu adalah merupakan negara Melayu campur kan, tapi akhirnya bila penjajah datang daripada daripada bangsa selatan Cina kan, akhirnya bertukar jadi Vietnam. Dan orang campur tak tahu pun dia orang campur. Jadi maknanya benda yang sama dia boleh berlaku kepada Palestin. Boleh berlaku macam contoh Filipina, boleh berlaku contoh macam Kemboja kan, dan banyak lagi negara-negara yang lain, dan boleh berlaku sebagai contoh macam Uyghur yang dulunya adalah Turkistan Timur kan, tapi dah jadi sebahagian daripada China, dan berterusan sampai sekarang, sampai dia orang pun terpaksa tukar nama ataupun dia orang terpaksa keluar daripada Uyghur, daripada Turkistan Timur tu. Jadi maknanya benda yang sama sebenarnya itulah format yang akan berlaku ke Palestin. Dan sejarah sebelum tu pun kita tengok Andalus bertukar jadi Spanyol. Jadi di sini kita tengok kematian 42,000 tu sebenarnya adalah merupakan suatu yang akan berlaku dalam apa juga bentuk. Kan, sebab 1948 dia dah dihalau 800,000. Dan kemudian perang 67, perang 73, bukan sikit-sikit yang mati. Jadi sama ada dia mati ataupun dia keluar. Sekarang pun yang keluar daripada Palestin dah dekat, kalau tak silap dalam 6 juta ke berapa juta rakyat Palestin yang berada di luar. Ada yang bermustautin secara sempurna dan ada yang kebanyakannya duduk di kamp pelarian. Jadi benda yang sama akan berlaku. Saya tertarik pada pandangan Ustaz tu. Maknanya sebenarnya hakikatnya rakyat Gaza atau rakyat Palestin tu sendiri dia faham bahawa dia ada dua pilihan saja, sama dia menang ataupun dia syahid. Sama dia akan mati dengan cara dia mempertahankan negara dia, ataupun dia mati dengan keadaan secara tidak sedar. Maksudnya ethnic cleansing, pembebasan etniknya yang dibuat kan, seperti contoh yang Ustaz katakan tadi itu akan berlaku sama ada secara halus ataupun secara agresif lah. Dan sekarang rakyat Palestin memilih untuk lawan supaya mereka tidak akan kata kalau kalah pun kalah dengan bermaruah lah, kalau kalah kan. Tapi itu yang saya nak tanya juga Ustaz sebenarnya, unjuran ke depan ni, adakah Palestin ni menang ke kalah dan macam mana Ustaz? Kalau kita boleh letak menang kalah lah dalam percaturan ni sekarang ni, siapa menang siapa kalah sekarang ni?
dia secara umum sekarang kita kata Palestin tak menang lah, kan, sebab kita tengok kehancuran yang begitu luar biasa. Mana itu fasa sekarang lah. Tetapi kalau sekiranya kita melihat trend tu maksudnya kita melihat bandingkan Israel dan Palestin dalam 50 tahun yang lepas. Kalau 50 tahun yang lepas, ataupun lebih awal daripada itu, katakanlah 76 tahun yang lepas. 1948 Palestin makin lemah, dan bila masuk perang 48 dia makin lemah, masuk perang 67 dia makin lemah, masuk perang 73 dia makin lemah, dan makin banyak kawasan dia yang hilang, dan makin ramai orang yang terkeluar, bukan 800,000 masa 48 saja. Dan mereka kalau sampai tahun 80-an, sebelum 80-an, negara-negara Arab berperang dengan Israel dan kalah. Dah lama juga berperangan, kalah. Ustaz ini negara Arab termasuk negara sekeliling, termasuk negara sekeliling. Jadi kita tengok trend apa yang berlaku. Tapi dan bila masuk tahun 80-an, macam mana cara orang Palestin menentang Israel? Mereka menentang menggunakan batu, mereka menentang menggunakan botol, mereka menentang menggunakan berani mati, syahid, apa semua. Sebab itu yang mereka mampu. Itu yang mereka mampu. Dan negara Arab dah buat keputusan untuk normalisasi dengan Israel. Bermula daripada Mesir, Jordan, dan diikuti dengan negara-negara yang lain. Jadi maknanya isu tu sampai 80-an ataupun awal 90-an sebenarnya dah makin lemah dah. Dan Israel kita tengok makin kuat, makin mendapat sokongan antarabangsa, makin mendapat sokongan Amerika, makin dibantu dan makin majulah dari segi persenjataan dan seumpamanya. Tetapi bila kita masuk 90-an, kan, kita tengok suasana dah berubah. Sebagai satu contoh, kan, katakanlah kita bandingkan di antara Palestin dan juga Israel dari sudut propaganda media. Sebagai contoh, propaganda media, Israel dulu berjaya dengan kejayaan yang begitu hebat sampai satu dunia ingat Kubah Sakhra adalah Baitul Maqdis. Betul. Punya dasar pada masa itu. Dan Israel juga yang buat propaganda mengatakan bahawa Yasir Arafat adalah hero. Dan orang Malaysia menyanjung Yasir Arafat untuk berapa puluh tahun. Kan? Tetapi bila Hamas muncul tahun 80-an dan kemudian berlaku intifada, jadi mereka antara lain yang mereka buat adalah mengembangkan kekuatan media dan propaganda. Jadi kekuatan media dan propaganda Hamas sebenarnya makin hari makin luar biasa. Sampai satu peringkat sekarang kita tengok Israel dah jadi negara yang takut media. Dia adalah negara propaganda yang mencipta media untuk dia. Tapi akhirnya sekarang dia lari daripada media. Dan salah satu daripada kumpulan yang menjadi target sniper adalah wartawan. Jadi maknanya mereka memang amat takut dengan media. Dan bahkan kajian terbaru juga secara random orang buat satu kajian berkenaan tentang apa yang orang bincangkan di media sosial berkenaan tentang isu perang Palestin dan juga Israel. Jadi mereka mendapati 83% daripada apa yang beredar di media sosial menyokong Palestin. Jadi benda ni bukan berlaku secara kebetulan, tetapi maknanya ada, kan, permainan pengembangan media yang mereka mainkan lah. Jadi itu dari satu sudut saja kita tengok, belum masuk dari sudut persenjataan. Kalau kita katakan tadi Hamas cuma menentang menggunakan batu dulu tahun 80-an, sekarang ni dia boleh bertahan setahun. Itu tak perlu untuk satu kajian yang kajian akademik, tak perlu pun straightforward lah. Sebab masa berlaku serangan 7 Oktober memang kita tanya kepada rakan-rakan Palestin berapa lama boleh bertahan. Dia kata boleh bertahan je, berapa lama pun. Jadi kita pun percaya tak percaya, tapi dah setahun lebih. Mereka boleh bertahan. Dan tidak ada tanda-tanda yang dia akan berhenti. Tak ada tanda-tanda dia akan berhenti, tak pernah keluar statement bahawa dia akan berhenti. Jadi kalau kita bandingkan dua saja pun, dari segi kekuatan media dan juga dari segi propaganda tu, dan juga dari segi kekuatan persenjataan, kita tengok pula Israel dari satu sudut. Tadi kita kata dia takut media, dan propaganda dia pun dah tak berjaya. Dan sebenarnya bila kita tengok dia bersungguh membesarkan cerita Yahya Sinwar mati dibunuh ni, sebenarnya itu propaganda dia dah tak ada apa dah untuk menjaga air muka dia. Jadi dia terpaksa menunjukkan bahawa dia berjaya bunuh Yahya Sinwar. Saya tertarik sorotan-sorotan yang Ustaz bagi tadi, dan saya nak kaitkan balik dengan pembersihan etnik tu. Sebenarnya kalau tidak ada Hamas yang ditubuhkan pada 1987 ni, sebenarnya proses untuk normalisasi dan pembersihan etnik secara perlahan-lahan tu dah pun berlaku. Kan, dah pun berlaku. Sebenarnya PLO sendiri dah PLO dah berpihak kepada Israel. Berpihak pada Israel. Two state solution apa semua ni adalah suara-suara yang datang daripada PLO lah. Waktu tu saya nak ingatkan kembali hadirin-hadirin yang mungkin tak perasan siapa Yasir Arafat ni sekarang ni, orang mungkin tak tahu dah.
siapa Yasir Arafat ni orang pemimpin yang sebenarnya membuka ruang kepada Israel untuk berkembang kan. Sebab di masa tu pun dia popular di kalangan rakyat Malaysia sebagai orang yang memang pejuang Palestin lah pada istilahnya kan. Tapi kalau saya boleh ringkaskan cerita Yasir Arafat ni, sebenarnya dia pun pada asalnya memang ingin berjuang untuk membebaskan Palestin, tapi tak boleh, tekanan-tekanan terlalu kuat. Dan saya rasa propaganda yang saya nak sentuh juga dengan Ustaz tadi, cumanya apa yang saya nak katakan sini ialah perubahan-perubahan yang dimulakan oleh Hamas ni Ustaz, signifikan sebenarnya. 1987 permulaan Hamas ni adalah permulaan seolah-olah macam memberhentikan propaganda Israel tu, seolah-olah memberhentikan dan meletakkan satu dinding baru pada Israel yang memang dibenci oleh Israel. Kalau kita boleh tengok pemimpin Hamas yang mula-mula sekali tahun 1987 adalah Syekh Ahmad Yassin, dibunuh dengan kejam. Kemudian lepas tu Abdul Aziz Rantisi 15 hari lepas tu pun dibunuh dengan kejam juga. Yang terselamat selepas itu adalah Khalid Mash'al yang masih di luar Palestin. Seterusnya Ismail Haniyah pun dibunuh dengan kejam. Dan Yassin sudah terbunuh dalam peperangan kan, dan yang terbaru kan. Jadi marahnya Israel ni kepada Hamas ni, cerita-cerita Hamas pula, bukan Palestin semata-mata tapi Hamas ni, sehingga kan dia berterusan untuk menunjukkan kekuatan dia dengan membunuh pemimpin-pemimpin ni Ustaz. Jadi saya nak sentuh sikit tentang Asyhid Yahya Sinwar ni. Bila Ismail Haniyah terbunuh, kita dapat berita tu cepatlah dia dibunuh di luar Palestin, di Iran. Cuma Yahya Sinwar ni, Barat macam mengeluarkan statement tu terlalu, saya rasa macam bersungguh-sungguh lah. Dan cepat, dan macam-macam video rilis dengan gambar apa semua. Jadi bila tengok sumber-sumber yang asalnya, kalau saya tengok sekarang ni berapa? 2 hari lepas kan. Jadi kita dapat berita tu, kita pun tertanya-tanya, betul ke tak betul ke. Kemudian kita pun rasa macam sumber-sumber yang dapat kita dapat tentang berita syahidnya Yahya Sinwar ni lah daripada Barat. Kenapa Ustaz macam tu? Apa sebenarnya yang Barat nak daripada pembunuhan pemimpin-pemimpin ni? Dia ini pada pandangan saya lah. Saya rasa Barat kehabisan modal untuk menunjukkan bahawa dia menang. Sekarang ni kadang-kadang di hujung-hujung ni, dia perang ni dah jadi perang jaga air muka je. Kan, sebab secara umum serangan 7 Oktober tu menjatuhkan air muka Israel dan menjatuhkan air muka Amerika. Dan sebenarnya keyakinan rakyat terhadap Netanyahu dan pimpinan politik Israel dah hilang. Dan kita tengok dekat situ ramai rakyat dia lari keluar daripada Israel sendiri, berpusu-pusu keluar. Dan mereka dah tak yakin bahawa pimpinan politik dan tentera mereka berjaya ataupun mampu mempertahankan mereka. Jadi Israel, Amerika, dia perlu melakukan sesuatu untuk mengembalikan imej dia depan dunia, imej dia depan rakyat Israel sendiri, imej dia depan Eropah sendiri. Kan, jadi di antara perkara yang kita tengok secara kronologinya, kita melihat mereka sentiasa mencipta-cipta sesuatu kan, untuk menunjukkan bahawa perang ini adalah hakiki dan perang ini berpihak kepada mereka. Sebab itu dari segi permainan propaganda, sebagai contoh kan, mereka selalu kata bahawa mereka kosongkan utara Gaza, jadi semua dah lari ke selatan. Tapi akhirnya Hamas dia berjaya betulkan persepsi itu, dan dia kata ada 800,000 ke sejuta lagi manusia dekat utara, dan dia berjaya buktikan. Jadi propaganda dia kalah. Dan begitu juga propaganda berkenaan tentang bukan ethnic cleansing, dia tak berjaya sebab semua gambar dia. Jadi Afrika Selatan, apabila dia mendatangkan pendakwaan, dia datang dengan gambar, dengan bukti pendakwaan di ICJ. Jadi tak ada siapa boleh tolak. Jadi dia kalah lagi dari segi propaganda. Jadi bercampurlah semua, banyak lagi cerita lain. Dan kemudian bila berlaku pembunuhan Yahya Sinwar, antara yang mungkin digunakan oleh Amerika adalah untuk menunjukkan bahawa dia ataupun oleh Israel adalah dia masih kuat dan dia boleh buat apa dia nak. Jadi maknanya dia boleh bunuh Ismail Haniyah kalau dia mahu, dia boleh bunuh Yahya Sinwar kalau dia mahu. Jadi dia mahu tunjukkan kepada dunia, dengan sungguh-sungguh ditunjukkan begitu. Jadi sebab tu ketika Hamas masih lagi mengambil sikap tidak mendedahkan apa yang sebenarnya berlaku dan tidak mengisytiharkan syahidnya Yahya Sinwar, kita tengok Amerika dan segala agensi berita dia bersungguh-sungguh. Jadi
pada saya ini semua adalah merupakan satu propaganda untuk menunjukkan bahawa mereka masih kuat dan masih ada power untuk menentukan apa yang akan berlaku. Sedangkan sangat mudah kalau sekiranya kita kata Amerika dan Israel memusuhi Hamas dan dia ingin menghapuskan Al-Qassam, setahun dia tak berjaya hapuskan Al-Qassam. Sebab dari segi angka dia tak boleh tipu. Angka kan lebih separuh adalah kanak-kanak dan wanita, orang awam. Mana tentera Al-Qassam yang mati? Kan dia tak boleh nak buktikan dengan angka yang begitu banyak pun. Dia bunuh orang awam. Dia letup ke hospital, dia kata ada Al-Qassam bawah tu, mana ada. Dia letup kat masjid, dia kata dekat masjid tu ada orang, tak ada juga. Kan jadi semua tu akhirnya adalah merupakan propaganda yang gagal. Jadi dia perlu kepada satu propaganda. Jadi akhirnya kita simpulkan bahawa memang betul Sinwar terbunuh. Sebab Hamas pun sudah memberikan kenyataan baru lagi. Tetapi kenapa, persoalan dia macam yang ditanya oleh saudara Zafri tadi, kenapa bersungguh kan untuk mempamerkan kejayaan itu? Ini semua sebenarnya propaganda. Jadi dia tidak berpijak kepada satu kejayaan yang hakiki pun. Baik Ustaz, propaganda ni, ceritanya propaganda ni maknanya kita sebagai rakyat Malaysia kan, dekat bagaimana kita nak menghadapi propaganda ni yang kita pun kadang-kadang terkeliru. Pihak mana yang sebenarnya kita perlu berikan sokongan? Bukan kata Israel dengan Yahudi dengan orang Islam, kita clear. Kita kena sokong orang Islam lah. Dan even bahkan dalam di Gaza pun kita tahu kita kena sokong Hamas. Cumanya mungkin siapakah pihak-pihak yang bersimpati kepada Hamas yang kita kena sokong. Dan kita tengok pun sekarang ni dalam isu pembunuhan yang Sinwar ni banyak seolah-olah ada yang menggambarkan Hamas kalah misalnya dengan terbunuhnya pemimpinnya. Jadi apa pandangan Ustaz tentang propaganda di tanah air kita ni, di Malaysia ni? Dia ini yang sebenarnya menjadi satu ruang jihad bagi orang Malaysia. Kita mungkin nak berjihad dari segi senjata mungkin tak padan lah. Tak padan tu maknanya ialah kalau kita pergi sana nyusahkan orang musuh kita je. Jadi tak perlu taktik perang. Jadi taktik perang pun tak ada, sebab taktik perang ni bukan satu benda yang mudah. Tetapi saya tengok di antara kekuatan orang Malaysia adalah media. Bahkan minta maaf sebut tentera bawang pun paling hebat di Malaysia. Jadi maknanya orang Malaysia dengan media dia boleh buat macam-macam. Israel boleh marah dengan orang Malaysia. Kan dia ada kreativiti tertentu dalam media yang sebenarnya amat tinggi. Jadi saya rasa kalau sekiranya semua media yang ada podcast ke, yang ada studio ke, TV satelit ke atau apa-apalah kan, yang ada channel atau apa influencer ke apa semua, boleh memainkan dan boleh memahami naratif yang betul. Memahami naratif yang betul. Memahami naratif yang betul. Jadi ini yang perlu untuk kita sampaikan kepada masyarakat dengan cara masing-masing. Artis ada cara dia, influencer ada cara dia, kan, daripada bercakap tentang isu cerai manusia luar pun dia kan. Jadi kita sampaikan naratif yang betul. Sebagai contoh kan, bila berkait dengan isu Yahya Sinwar ni contoh, sebagai contoh. Jadi antara lain kita dalam JSPP kita tak keluar statement kan, sebab kita tahu ada benda yang sedang dimainkan sekarang. Jadi maknanya kita kalau sekiranya dipahami oleh penceramah-penceramah Palestin bahawa kita silent dalam bab ni dan dia dapat mesej bahawa sebenarnya ada game, paling kurang dia boleh berfikir untuk menahan diri daripada mengulas entah apa-apa. Jadi itu pun sebenarnya dah satu benda. Banding kalau sekiranya dia mungkin bila dia tersilap ulas, orang jadi kecewa. Kan? Sebab kematian Yahya Sinwar ni sebenarnya satu yang akan mengecewakan ramai pihak. Sebagai contoh, kematian Ismail Haniyah sebenarnya disambut oleh orang Palestin dengan kesedihan yang amat melampau. Sebab Ismail Haniyah ni Ismail Haniyah ni satu tokoh yang amat luar biasa dalam sejarah Hamas. Jadi bila meninggal pula Yahya Sinwar, selang berapa hari je sebenarnya. Kan amat pendek. Jadi sudah tentulah orang Palestin akan down. Jadi kalau sekiranya orang Malaysia, pengamal media ni, dia menulis sesuatu yang akhirnya tersilap tulis menggambarkan bahawa kita dah frust. Jadi sebenarnya dia akan bagi kesan kepada psikologi ramai orang Islam. Jadi sebab tu pada saya permainan media ni sebenarnya satu benda yang cukup penting. Tapi dia mesti bermula dengan memahami naratif. Baik Ustaz, menyebut tentang naratif tadi, saya pun mengikuti serapat yang boleh tentang isu Syahid Yahya Sinwar ni. Bila kita tengok BBC, tengok Al Jazeera, kan, tengok Fox News semua, memang berbeza lah cara penulisannya, cara pelaporannya. Ada yang kata ini kejayaan besar buat Amerika dan Israel, dan dia mengatakan pula ada dalam
dalam Fox yang kata kejayaan kali ini adalah Israel berdikari dalam membunuh pemimpin Hamas tanpa bantuan Amerika. Dia nak cuba mainkan sentimen macam tu. Kalau kita tengok Al Jazeera, dia kata maknanya satu pembunuhan yang kejam ataupun satu kehilangan yang besar buat Hamas. Maknanya dia nak menggambarkan bahawa perjuangan tu berterusan lagi. Jadi permainan naratif ni, kalau saya boleh tambah sikit dari sudut fakta yang di sini kan. Kalau kita katakan kehilangan ni macam terlalu mengejutkan, sebenarnya ramai yang mungkin terlupa ataupun dah lama ceritanya. Sebenarnya Dr. Abdul Aziz Rantisi ni memegang jawatan ketua Hamas ni 15 hari sahaja. Kan, maknanya Yahya Sinwar pegang 71 hari. Maknanya untuk kehilangan yang cepat ni bukan pertama kali berlaku dalam sejarah pemimpin Hamas ni. Dan Sheikh Ahmad Yassin sendiri memegang Hamas selama 13 tahun dan 16 tahun, dan Ismail Haniyah memegang Hamas selama 7 tahun sahaja. Jadi hilang dan datang dan pergi ni bukan benda yang mengejutkan lah kalau kita katakan dalam Hamas ni. Itu yang saya nak pergi kepada konsep tu, Ustaz. Adakah kehilangan ni kalau kita fikir dari sudut sedihnya, memang sedih lah pemimpin yang hilang kan, tetapi kita tengok dulunya hilangnya Syekh Ahmad Yassin, hilangnya Dr. Abdul Aziz Rantisi, datangnya Khalid Mashar, datangnya Ismail Haniyah, orang yang hebat-hebat juga. Hilang Ismail Haniyah, kita rasa macam kehilangan yang besar. Datang pula Yahya Sinwar, dan tidak mustahil Ustaz kalau saya katakan lepas ini akan ada lagi orang yang mungkin lebih hebat daripada Yahya Sinwar. Apa pandangan Ustaz? Ya, saya amat setuju, dan ini yang saya rasa mungkin Israel terlepas pandang berkenaan tentang sistem dalam Hamas itu sendiri. Diorang biasa dia akan merujuk Hamas kepada Ahmad Yassin. Jadi tapi sebenarnya Hamas adalah pecahan daripada Ikhwan Muslimin Mesir. Baik. Ahmad Yassin belajar di Mesir Sebelum dan tu dia ada sebelum tu lagi. Dan idea penubuhan Ikhwan 1928 antara objektif besarnya adalah membebaskan Palestin. Maknanya mengembalikan Khilafah Osmaniyah. Dan kemudian mereka memang terlibat dalam isu Palestin kerana Palestin dianggap sebagai punca kepada segala permasalahan dunia. Jadi bahkan kalau sekiranya kita memahami New World Order pun akhirnya berpaksi kan kepada Palestin, kepada isu Israel tu. Jadi di sini kita tengok sebenarnya ada kekuatan tertentu yang ada pada Hamas yang mungkin Israel tak faham pun. Jadi bagaimana mereka melahirkan kepimpinan. Jadi contoh, hatta orang Malaysia pun saya rasa Yahya Sinwar ni nama yang dia orang baru kenal je. Ya, betul. Tiba-tiba kenal, tiba-tiba rupanya inilah manusia yang hebat. Jadi bila syahid Yahya Sinwar, sebenarnya dengan mudah Hamas boleh melahirkan pimpinan lain. Saya yakin di situ, sebab kita melihat satu generasi kan daripada kalangan orang-orang Palestin yang duduk yang lahir di kamp pelarian dan duduk membesar di situ. Yahya Sinwar sendiri lahir di situ. Jadi maknanya mereka ni adalah merupakan generasi yang kita kata lahir tahun 60-an. Kan lahir tahun 60-an. Jadi generasi tahun 60-an ni adalah merupakan generasi ketika Palestin sedang teruk dijajah. Sebab dalam peperangan 1967 tu kan Israel dia berjaya dapat banyaklah Golan, Tebing Barat apa semua kan, Sinai sendiri. Jadi diorang ni duduk dalam suasana itu. Kan duduk di kamp pelarian dan membesar di situ, belajar di situ. Jadi dia ada satu bentuk pendidikan yang tertentu, yang khusus kepada mereka, dan mereka bukan sikit, mereka ramai. Mereka ni ramai. Jadi banyak benda-benda yang kadang Israel terlepas pandang. Sebagai satu contoh, tahun 90-an mereka membunuh Yahya Ayas sebagai contoh. Jadi mereka menganggap Yahya Ayas ni sebagai ancaman sebab dia antara engineer yang mula-mula mencipta senjata dan seumpamanya. Jadi mereka menyangka mati Yahya Ayas, tak ada persenjataan, tak ada roket. Dan masa itu tak sampai ke peringkat roket pun. Tak sampai peringkat roket kan. Tapi rupanya lepas tu bertambah jenis senjata dan macam-macam jenis senjata dan makin canggih dan mereka boleh buat peluru di terowong-terowong. Kan, jadi dah ada teknologi itu. Jadi suatu yang amat luar biasa pencapaiannya. Dan sebenarnya engineer kalau pelajar Palestin ni dia memang menjadi target. Sebagai contoh, kalau kes di Malaysia, Fadi Batas. Fadi Batas ni dia pelajar PhD engineering. Dan dia dibunuh.
dibunuh di Kuala Lumpur. Kan? Jadi maknanya mereka ni memang jadi target. Jadi Israel dia menyangka bahawa mati kan engineer pembuat senjata ni ataupun mati orang yang cerdik dalam pembuatan teknologi ni, maka habis. Kan sebenarnya tak. Kan, dan itu sebenarnya yalah, tapi bagaimanapun kita sedih lah. Kita kalau ayah kita meninggal pun sedih, kan. Betul. Saya adil untuk kita sedih. Adil lah untuk kita sedih, tetapi kita tidak boleh putus harapan. Kan sebab apa, dan kita mesti yakin bahawa sebenarnya pimpinan dia akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala. Allah yang akan naikkan dan Allah yang akan gantikan. Dan dalam sejarah sebenarnya terlalu banyak cerita berkenaan tentang ni. Hatta dalam cerita Palestin sendiri pun, cerita Nabi Musa. Nabi Musa bersama dengan generasi Bani Israel tak nak masuk Palestin, mati generasi itu, lahir generasi zaman Yusuf bin Nun, 40 tahun lepas tu mereka masuk. Jadi maknanya benda-benda macam ni sebenarnya benda yang boleh berlaku dengan mudah. Saya rasa itu pendidikan kepada orang Malaysia sendiri tentang hakikat perjuangan, yang mana apa sahaja perjuangan yang ingin menegakkan kembali Palestin, insya-Allah Allah akan bantu. Dan kita jangan lupa juga kalau kita mengalah, sebenarnya bahagian Israel sini pun bertukar pemimpin banyak kali, tapi dia orang pun tak mengalah. Maknanya kita tidak boleh ada jiwa yang tertewas tu. Ustaz, apa nak jadi sebenarnya pandangan Ustaz ni pada Gaza secara khusus ni pada bulan-bulan yang akan datang ni, ataupun mungkin tak tahu, mungkin setahun lagi mungkin, apa saya secara peribadi saya rasa bagi kita umat Islam sebenarnya mudah saja untuk menjangkakan apa yang akan berlaku. Sebab dalam Al-Quran, dalam hadis memang menyebut berkenaan tentang perang akhir zaman. Dan perang itu akan berakhir dengan orang Islam menang. Cumanya adakah kita hidup zaman tu ataupun generasi bawah kita, kan? Tetapi trend sekarang dia sebenarnya menuju ke arah tu. Kita tengok sekarang ni, kalau dari sudut Israel kita faham dah, orang dah protes macam-macam terhadap Israel, rakyat dia sendiri. Mereka pun sebenarnya berdepan dengan generasi muda yang menentang kerajaan. Dan bahkan sebenarnya demonstrasi yang berlaku di universiti-universiti yang dibalas oleh pihak keselamatan mereka dengan tindakan yang keras, sebenarnya dia melahirkan satu jurang, orang kata satu jurang cara fikir yang berbeza di antara generasi muda dan generasi tua. Kan, dan itu yang sedang berlaku sekarang di Amerika sendiri, berlaku macam tu. Kemudian dari sudut dunia sendiri kita tengok PBB sendiri beberapa resolusi yang terakhir ni semua memihak kepada Palestin. Cuma sebab ada kuasa veto, jadi dia tidak dilaksanakan. ICJ sendiri sebenarnya dalam sejarah kan kali pertama lah beberapa kali memihak kepada Palestin. Cuma tak dapat dilaksanakan saja. Dan kemudian dalam rantau Arab sendiri kita tengok contoh macam di Jordan baru ni berlaku pilihan raya, dan daripada 130 kerusi parlimen, 31 dimenangi oleh golongan Islamis. Jadi ini satu pencapaian besar, sebab sebelum tu mereka cuma menang 8. Dan bila ditanya kenapa mereka dapat kerusi sampai 31, kan, jadi jawapannya adalah kerana rakyat memberi signal kepada kerajaan untuk mereview, kan, membuat penilaian semula terhadap pendirian mereka terhadap Israel. Jadi ini perkembangan. Dan kita pun secara umum kita tengok pemimpin dunia mana-mana pun makin tua. Dan kalau tak tua pun dia akan mati juga. Jadi berlaku perubahan. Jadi kalau kita tengok semua tu, akhirnya sebenarnya dunia sedang menuju ke arah pembebasan Palestin. Kan, bukan sebaliknya. Cuma dalam tempoh sekarang kita sebut macam yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, bila orang Islam dibelasah oleh Yahudi, Allah kata asa rabbukum ayyarhamakum, moga-moga Tuhanmu akan memberi rahmat kepadamu. Jadi maknanya dengan segala tribulasi yang berlaku, moga-moga Allah SWT bagi belas ihsannya sampai kamu sanggup untuk tanggung semua. Dan itu yang sedang berlaku sekarang. Allah bagi kemampuan. Allah bagi kemampuan. Dan sebenarnya kemampuan Gaza ni satu yang dah di luar daripada kepala pemikiran geng-geng motivasi. Geng motivasi dah tak boleh nak hurai. Kan, atas dasar apa dia orang boleh bertahan? Sebab sebenarnya mungkin ada orang kata alah dia terkepung, sebenarnya dia ada pilihan untuk keluar. Dia ada pilihan untuk keluar. Dan sebahagian memang ada yang keluar. Memang ada yang keluar pun. Dan ada sebahagian jadi pengkhianat pun. Maknanya itu pilihan. Tapi majoriti tak mahu jadi pengkhianat. Kan, dan tidak mahu keluar. Dan sanggup mati. Saya rasa itu keistimewaan dia. Macam mana sekalipun dia tetap berada di situ, carilah pakar motivasi mana pun dia tak akan mampu untuk hurai. Jadi maknanya ada keajaiban yang Allah Taala bagi, kan, kepada umat untuk kita berfikir. Baik. Itu keajaiban bagi orang yang berada di Palestin. Baik, kita pergi sebelum kita nak wrap up ni ataupun nak selesaikan perbincangan kita ni, apakah yang orang Malaysia ni
nak buat ataupun nak bantulah sekat mana yang kita boleh. Jadi kalau kita nak pergi perang, jangan buat halang kan, sebab kita pun menyusahkan dia orang pula. Apa yang kita boleh buat Ustaz di sini? Sebenarnya terlalu banyak benda kita boleh buat. Kan kalau kita senarai kan mungkin berpuluh-puluh sebenarnya benda yang kita boleh buat. Sebagai contoh kan, antara senjata yang mungkin orang tak perasan, solidariti. Solidariti ini satu benda yang mudah untuk dibuat. Tapi cuba bayangkan kalau semua masjid surau, jawatan kerajaan buat minggu solidariti atau buatlah apa-apa jenis solidariti. Dia sebenarnya akan memberi keyakinan kepada orang Palestin dan kelegaan yang besar. Amat-amat besar. Kan? Sebagai contoh, masa kita buat MBSA hari bergelap tu, kita tukar bendera Malaysia kepada bendera Palestin dekat bangunan yang tinggi tu, Salam tu. Orang Palestin suka. Jadi maknanya dia amat menghargai. Kan, amat menghargai kan benda-benda macam tu. Bahkan salah satu perkara yang mereka sebut kepada saya, dia kata orang Malaysia ni luar biasa. Di dalam bulan kemerdekaan mereka kibarkan bendera Palestin lebih daripada bendera Malaysia. Jadi itu solidariti. Kemudian kita juga dari segi sumbangan dan bantuan. Sumbangan bantuan satu NGO kita tengok sekarang terhalang. Tapi sebenarnya banyak lagi benda boleh buat. Kutipan Jumaat. Katakanlah dalam masa 2 bulan semua kutipan Jumaat di satu Malaysia digunakan untuk Palestin. Berapa banyak kita boleh bantu. Betul. Kalau tak percaya pada NGO, bagilah pada kerajaan, minta kerajaan sampaikan. Jadi itu satu benda yang kita boleh buat di dalam kapasiti kita sebagai masyarakat. Antara senjata lagi sebagai contoh boykot. Kan, boykot ni sebenarnya satu benda yang amat menyakitkan Barat. Saya rasa kali ni boykot kali ni yang paling besar impact dia. Berbanding dengan siri-siri yang dan sebenarnya boykot sendiri menerima propaganda, dibalas dengan propaganda. Jadi mereka mengatakan sekarang MACD dah penuh balik. Ini dah penuh balik. Cuba untuk menggambarkan. Tapi sebenarnya kita bersaing dengan masa. Kalau sekiranya boykot ni disambut kan oleh usahawan-usahawan. Contoh macam kita boleh tengok Starbucks Richie Amo. Jadi contoh macam sekarang ada Richie's kan, ayam. Jadi boleh menggantikan yang lain lah. Dan kemudian burger-burger dan seumpama semua. Benda tu kalau kita segera peluang-peluang tu sebenarnya kalau kita segera buat, sebenarnya boykot akan berjaya. Dan boykot dia boleh lagi lebih luas daripada tu. Kan, sebagai contoh, di antara yang memberi kekuatan kepada Israel adalah bantuan daripada negara Islam. Kan, makanan, minyak. Cuba kita boykot. Kan, jadi itu pun boykot. Jadi boykot ni satu benda yang ada, dan boykot tak susah untuk orang Malaysia. Dan sebenarnya dari satu sudut NGO dan aktivis Palestin di Malaysia, dia berjaya mendidik generasi muda dengan boykot. Anak-anak ni lebih faham boykot daripada ayah dia. Betul. Anak-anak kita yang pergi ke tu, dia pun cakap ni abi tak boleh beli boykot, ni tak boleh beli. Dia orang lebih, jadi dia akan membesar dengan cara itu. Betul. Jadi ini semua sebenarnya jangan dimatikan budak tu. Jangan dimatikan budak punya tu. Jadi maknanya ini semua sumbangan. Dan banyak lagi lah. Sebagai contoh, kita tengok bantuan susah nak sampai, tapi dalam masa yang sama Mesi Malaysia dia hantar berapa rombongan dah perubatan ke sana. Kan banyak dah rombongan perubatan yang pergi ke di sana, dan ada hospital yang boleh beroperasi. Itu amat diperlukan, pakar bius, pakar tulang, pakar ini apa semua kan. Dan kemudian satu badan daripada US saya pernah jumpa, dia masa 3-4 bulan pertama saja dia dah hantar dalam lebih kurang 7 ke 8 rombongan perubatan. Satu rombongan satu bas. Jadi ada ruang kalau kita kerjasama dengan dia, maknanya boleh hantar orang untuk bantuan-bantuan kesihatan apa semua. Baik, paling tidaklah kita sebagai netizen kan, paling kurang solidariti yang saya katakan tadi. Kemudian teruskan boykot, jangan berhenti kan, dan teruskan share maklumat-maklumat naratif yang betul, yang menunjukkan bahawa Palestin ni tetap kuat masih dan akan menang satu masa nanti, dengan keyakinan kita kepada Quran dan sunnah, seperti mana Ustaz kata, sebagai orang Islam yang kita yakin pada situ. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Dan kita sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Palestin dan kejayaan Palestin dan kebebasan sepenuhnya Palestin dan Al-Aqsa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.